Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan teruskan pelaksanaan kerja khusus kita dengan Madam akan menerangkan tentang dua perkara. Okay, yang pertama ialah bagaimana untuk membina graf bar ataupun carta pie daripada Excel form yang kita telah kumpulkan data, ya, data soal selidik dalam Excel form tersebut. Dan yang kedua, Madam akan jelaskan bagaimana untuk menghurai data, ya, yang kita dapat daripada soal selidik ke dalam bentuk penulisan, ya. Okey, yang pertama saya akan pergi kepada data survey semula, ya, data survey semula. Okey. Saya sharekan data Excel. Okey. Boleh nampak ya semua? Boleh. Okey. Okey, ni data yang kita kumpulkan. Okey, data yang kita kumpulkan daripada soal selidik yang telah pun awak jalankan. Dan soal selidik ni respondennya minimum ada 30 orang, ya. Dan ini adalah penyataan dalam soal selidik, ya. Kalau ada 10 penyataan, 10 lah, ya. Yang saya tulis min, yang saya warnakan dengan warna peach ni, ini adalah min bagi setiap faktor, ini adalah status bagi setiap faktor. Okey. Okey. Setiap penyataan di sini, okay, ini ada berapa penyataan? Ada 10 kan? Setiap penyataan di sini perlulah dihuraikan dalam bentuk carta dan juga penulisan, ya. Dan setiap angka di sini, okey, saya letak warna lain, ya, supaya nampak lebih jelas. Saya letak situ warna coklat, tak nampak, ya, kejap. Saya letak warna biru lah, ya. Okey. Katakan yang pertama ni, penstrukturan semula sistem pengairan mengikut salah satu faktor kenaikan tarif atau harga. Ya, penstrukturan semula sistem pengairan merupakan salah satu faktor kenaikan harga. Ini adalah item atau penyataan soal selidik 1. Okey, ini frekuensi dia, ini peratus dia. Ini frekuensi untuk skala liket 2, ini peratus. Frekuensi skala liket 3 peratus, frekuensi skala liket 4 dan peratus, dan yang ini adalah frekuensi skala liket 5 dan juga peratus bagi skala liket 5. Dan min bagi faktor 1 ini adalah 4.1. Jadi statusnya adalah ramai responden yang bersetuju dengan penyataan ini. Apa penyataan dia? Penyataan yang nombor 1 ni lah, ya. Ramai yang bersetuju. Okey. Jadi bagaimana kita nak tunjukkan data ini dalam bentuk graf? Okey. Alright. Okey. Katalah ini faktor 1. Okey. Faktor 1, saya akan pindahkan dia dalam bentuk jadual. Ini kita panggil jadual. Okey. Ini jadual. Okey. Sekarang kita nak jadikan dia cantik macam sebelah ni kan. Ini faktor 1, ya. Cantik macam sebelah ni kan. Ada border. So kita highlightkan. Klik kanan. Okey, klik kanan.
Okay. Format cell. Format cell border. Okay, kita klik border. Klik border. Okay. Lepas tu katalah kita nak bagi cantik sikit kan. Kita klik pada pattern. Okay, dia akan keluar warna. Okay, cantik lah kan. Jadi bila kita buat satu kerja, kita buat dengan cantik dan kemas, dia ada satu rasa satisfaction pada diri kita. Pattern macam itulah. Jadi harap awak pun begitulah kan, ikut yang baik. Okay, bila kita letak di sini, dia dah ada warna, kita dah nampak kan, iaitu sangat tak setuju, skala 1 ada 2. Ini saya bagi contoh ya. Jadi yang ini sebenarnya awak kena salin dekat sini. Frekuensi dia berapa? Frekuensi sahaja. Peratus tak perlu salin ya. Frekuensi ni semua salin balik, copy and paste. Copy dekat sini, so copy dekat sini, right click, okay, frekuensi. Lepas tu awak letak dekat sini, paste. Okay, alright. Pastekan angka di sini saja. Okay, angka ni saya letak warna lain lah supaya awak boleh nampak kan. Okay, okay. Berbeza kan? Yang atas ni adalah skala dia, yang bawah ni awak boleh copy and paste. Katakan awak, okay, awak kosongkan, boleh je. Awak ambil yang dari atas tu, kat sini. Okay, ni adalah frekuensi, kita katalah ambil frekuensi dia 1. Kita copy, right click, dan sini kita paste. Alright, dia dapat 1 kan. Okay, so ini adalah, bawah ni adalah frekuensi. Okay, ini adalah skala. Skala soal selidik. Dan ini adalah, yang ini adalah untuk faktor 1. Okay, untuk faktor 1. Okay. Sekarang bagaimana daripada skala ni kita nak buat graf. Okay, saya ulang semula ya. Ini adalah faktor 1. Ini adalah skala soal selidik yang atas ni, warna biru pekat ni. Dan F ni adalah frekuensi. Frekuensi ni awak ambil data dia daripada sini. Okey, sini. Okey. Copy and paste sahaja. Di sini. Okey. Setiap frekuensi ni awak copy and paste semula. Dalam jadual. Sebab bila kita buat graf, kita kena ada jadual. Kalau kita buat manual pun sama. Jadual tu kena ada. Tak ada jadual, kita tak boleh nak create graf. Okay. So daripada sini, kita nak cipta graf menggunakan Excel. Kalau guna manual, kita kena kira radius. Betul? Kita kena kira nisbah jari. Ada formula yang kita gunakan. Kita guna pakai, kita kena jangka lukis dan sebagainya. Tapi kalau kita guna komputer, dia dah buat untuk awak ya. Jadi apa yang awak kena buat ialah awak highlight. Ni kita highlight ya. Permulaan saya ulang semula, apa yang awak kena buat ialah highlight semua angka ni. Semua jadual ni highlight. Kemudian awak pergi kepada home, pergi kepada insert. Insert, okey ini home kan? Sebelah dia insert chart. Okey, insert chart. Okey, dekat chart di sini dia ada macam-macam chart ya. Tapi saya baru explore tadi, okey, explore. Tahun lepas semua chart ni boleh pakai. Tapi this year dia minta bayaran, ya, dia minta bayaran. So tak payahlah gunakan yang ada bayaran, guna yang percuma saja kan. Okey, ini adalah graph bar. Ini line. Ini adalah pie. Ini bar dalam bentuk horizontal. Okey, ini tak payah guna ya. Yang mana-mana ada stok apa semua ni, ini tak berkaitan dengan awak lah. Ya, ni saya bagi tunjuk contoh je kan. Yang awak guna sama ada bar atau pie sahaja. Mana-mana yang sesuai kan. Kalau untuk pie, yang ini semua ni yang berkala-kala yang lagi artistik lah orang kata ya. Semua ni dia minta bayaran. Tahun lepas tak ada. Kita klik dia minta kita bayar. Tapi ada try lah, ada try dia. Dalam 7 days try dia percuma. So kalau nak try pun boleh. Dan awak unsubscribe lah ya. Subscribe dulu dan unsubscribe within 7 days. Alright. So sekarang kita pilih Carta-Pie untuk kita klik use Carta-Pie. So dia akan keluar Carta-Pie kat sini. Kita pindahkan kat sini bagi cantik sikit.
Okey. Kita boleh besarkan. Okay. Sekarang carta pie kita ni, right, dia tak ada apa-apa, kosong kan. Dia punya skala dipaparkan di bahagian bawah. So kita nak bagi dia menepati apa yang kita nak. Okay, kita kena letak title lah. Okay, katalah title yang pertama ni tadi faktor 1. Apa faktor 1? Kita tengok balik. Penstrukturan semula sistem pengairan merupakan salah satu faktor kenaikan tarif atau harga. Bila kita nak salin semua ni, terlalu panjang. So kita kena ambil kata kunci dia di sini adalah penstrukturan semula. Okey. Kita tulis sini faktor pertama. Okey. Kita klik dulu. Okey, kita masukkan title dia. Kena huruf kecil dia ya. Penstrukturan semula yang ni ya, sistem pengairan. Okey, kita tak perlu tulis penuh. Kita tulis penstrukturan semula. Okey. Okey. Itu title dia. Kemudian kita graf ni masih tak ada peratus. Kosong je ya. Ini adalah mengikut ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nisbah jejari mengikut frekuensi dekat sini kan. Okey, sekarang kita nak buat apa? Kita nak masukkan peratus dia. Okey, tak payah nak kira-kira. Just kita bila kita klik dekat dalam ya, nampak? Klik dekat dalam, keluar, klik dekat dalam bahagian di sini, bahagian carta pie. Okey. Kita klik pada bukan right click tapi left ya. Klik dekat chart elements. Chart elements. Okey. Bila keluar saja chart element, awak akan nampak berbagai-bagai bentuk. Okey, katalah kita ambil yang ni. Okey, dia akan keluar peratus dekat sini. Ataupun kita ambil second one. Third. Okey, tak ada. Okey, ini dia akan keluar peratus. Okey, awak pilih yang mana sesuai. Kalau yang begini dia akan paparkan sebelah kanan. Okey, yang ini dia paparkan sebelah atas. Skala dia dah ada peratus dalam nisbah jari dia. Okey, yang macam ni pun sesuai. Dan lagi satu saya nak ingatkan, bila menulis, mencipta ataupun membina carta pie, pastikan bentuk dia sama. Setiap fakta penyataan ni maksudnya ada 10 carta pie ataupun demografi responden awak nak guna carta bar boleh. Tapi jangan kejap carta bar, kejap carta pie. Kalau demografi responden menggunakan graf bar, faktor yang lain ni semua guna carta pie. Jangan faktor 1 guna carta pie, faktor 2 ya. Faktor 2 maksudnya penyataan 2 ni guna graf bar. Lepas tu pergi pula yang 4 carta pie balik, yang 5 graf garis. Tak boleh. Tak boleh macam tu ya, jangan jadi rojak. Kalau gunakan carta pie semua carta pie. Tapi demografi responden boleh kita menggunakan bar ya, nanti saya tunjukkan. Okey, so kita dah ada di sini, kita pilih yang tadi. Ini adalah tajuk kepada carta ni, ya, carta pie. Ini adalah frekuensi dan skala Likert dia. Dan ini adalah peratus dia. Okey, kalau nak tengok saya cuba besarkan. Okey, saya besarkan. Okey. Awak boleh nampak ya, dia dah bina peratus dia sendiri kat sini. Jangan ubah-ubah sendiri. Ini ada peratus ni yang dia dah kira dah. Yang kira ikut formula kita, tak perlu kita kira sendiri. Maksudnya Excel ni dah kira dah, ya. Okey, begitu. Alright. Jadi okey, setiap satu carta mesti ada
Okey, kejap. Dia tadi saya besarkan dia lari. Okey, tadi saya bercakap tentang ni kan. Okey, yang ni. Dia pergi ke sini tadi. Okey, ini yang saya tadi. Faktor yang pertama, setiap satu faktor atau pernyataan di sini ya, faktor tu adalah pernyataan. So ada 10 faktor, 10 pernyataan bermaksud ada 10 catapai. Okey, ini tajuk. Yang ini adalah tajuk dia. Pengestrukturan semula sistem pengairan tajuk. Okey, tetapi carta ni, carta ke berapa? Kita kena tulis. Okey, carta 1.0. Okey, carta 1.0. Okey, kenapa kita kena tulis carta 1.0? Kerana apa? Okey, kerana kita akan ada 10 carta. Okey. Okey, daripada demografi responden adalah graf bar 1. So carta pai kita ada 10 mengikut pernyataan. Jadi kita kena tanda sini carta 1.0. Jadi semasa kita menghuraikan nanti penulisan, kita akan merujuk kepada carta 1.0 iaitu penstrukturan semula sistem pengairan, dan kita akan sambung dengan penulisan bla 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 bla. Okay, that's why kita kena ada ni. Kita kena ada ini. Ini adalah kita kan panggil tagging. This one is tagging. Ini carta berapa. Okay. Right. Alright. Okay, katalah sekarang kita nak buat demografi, kita nak tukar kita nak tukar yang ni kepada graph bar. Okay, graph bar. Kita klik lagi sekali. Okay, highlight lagi sekali. Pergi kepada, tengok betul-betul ya, saya pergi kepada insert, chart. Okay, kita nak dalam bentuk graph bar. Okay, kita klik. So, keluar graph bar. Yang lain ni semua kena bayar ya. So yang percuma hanya yang ni je. Okey. Ni dalam bentuk graph bar. Okey. Okey, saya buat lagi sekali tunjuk. Highlight. Insert. Chart. Okay, dia keluar. So kita kena drag. Bila dia ada tanda, apa kita panggil ni? Tanda ni. Ya, baru kita boleh alihkan. Ada tanda campur ni. Ya. Kalau kita guna ni, yang ini, anak panah yang ada kepala dan ekor dia ni untuk alihkan. Okay, nak atas ke bawah ke ya. Tapi kalau yang ada campur ni untuk kita alihkan di mana lokasi yang kita nak ya. Okey, yang ini adalah skala. Okey, ini adalah skala Likert, kekerapan skala Likert. Yang ini graf ni paksi X ni adalah skala Likert, paksi Y ni adalah frekuensi dia. Frekuensi dia dari mana? Yang ni. Ya, yang bawah ni. Okey, letakkan di paksi Y. Ya. Okey, sama juga tadi macam tadi. Masukkan tajuk dia. Okey, apa dia tajuk dia? Katalah kita ambil yang kedua.
Yang kedua, pengambil alihan syarikat air boleh menyebabkan kenaikan tarif atau harga air. Pengambil alihan syarikat, ya, kita boleh singkatkan, ya, jangan tulis panjang-panjang. Okey, kita masukkan. Okey, pengambil alihan syarikat air. Pengambil alihan syarikat air. Maksudnya pemilikan lah, ya. Okey, so bila kita dah letak tajuk, okey, kita tak ada peratus dekat sini kan. Sama juga macam tadi, kita klik dekat dalam kawasan ni, this area, dalam kawasan carta ni, dia akan keluar dari sini sebelah kanan. Sebelah kanan ni ada chart elements. So, klik saja kiri, keluar. Okey, chart element, nak bahagian mana? So, kalau nak bahagian quick layout pun boleh. Quick layout yang ini, dia akan keluar. Katalah kita ambil yang ni. Okey, saya suka yang ni. Kenapa? Sebab dia memaparkan kekerapan atau frekuensi dia. Tengok, ya. Yang ini adalah skala, ini adalah frekuensi. Yang atas ni 1, 13, 5, 10, 2, 3, 10, 5 ni adalah frekuensi bagi setiap skala. Katalah skala 1, frekuensi dia adalah 1. Jadi tak perlu kita tengok sini nak baca kan. Skala 2, frekuensi dia 13. Okey, dah masukkan kan? Skala 4, frekuensi dia 5. Skala 5, frekuensi dia 10. Skala yang ni silap ni. Skala 5. Ni silap ni. Tahu tak di mana silap dia ni? Kenapa dia tak sama ni? 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Tahu tak di mana kesilapan dia? Dekat sini lah. Tak ada kurang 7 kan, madam? Bukan, sini. Tadi kita 1, 2, tadi kan saya copy paste nampak ni. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. So that's why dia salah. Faham? So kita betulkan sini lah. Ini 3. Mungkin tadi masa copy paste kan? Jadi elok lah ada skala ni. Jadi kalau skala madam tertinggal 1 sebenarnya. ni 1, 2, 3, 4, 5. Berapa skala kita ada? Kita ada 5 skala. Sangat tak setuju, tak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Okey, tak apa. Yang itu small matter je. Nanti boleh tambah macam tu je lah ya, madam? Tak perlu, ikut je yang saya dah bagi ni. Oh, okey. Macam mana nak tambah? Ikut je yang ni. Copy and paste je. Jangan tak payah buat yang lain. Yang ini. Ini kan ada. Ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Bukan sepatutnya ada tak setuju, tak setuju. Kurang setuju? It's okay, yang itu tak apa. Dia boleh masukkan di sini. Ya? So ini contoh. Awak boleh masukkan ikut ni. Ni. Sangat tak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Masukkan je kat sini. Ya? So mana yang tak betul tu betulkanlah. Ini tadi mungkin masa copy and paste dia berubah. So that's why awak nanti tengok betul-betul, pastikan betul. Kalau tak betul, dia akan jadi salah. Okay. Kita buat balik yang ni. Okay, sangat setuju 1. Senang je. Highlight, copy dan paste. Sekarang kita betulkan. Sini apa? Sangat tak setuju. TS setuju. Lepas tu? Kurang setuju. KS 3. KS 3. Okay, lepas tu sini. Apa? Lepas KS apa? S4 kan? S4. Dari situ, sini. Jadi SS 5. Okay. Ni sengaja je buat salah ni supaya awak tahu kat mana salah dia. Tapi yang tegur alias orang dia. Kita padam.
So sangat tak setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat setuju. 1, 2, 3, 4 di sini. Ini dah betulkan dia lari. Lepas kurang setuju apa? S kan? Madam, S. Setuju. Akhir sekali sangat setuju. Okey. 5 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita buat balik. Okey, kita copy, kita pergi ke insert, chart. Okey, kita nak guna tadi graph bar. Okey, keluar graph bar. Okey, ni graph bar ya. Kita akan drag dia bawa ke bawah ni. Okey, drag dia. Okey. Kemudian masukkan tajuk graf. Adalah tajuk dia graf tadi. Yang pertama tadi ya, sistem guna huruf kecil dekat sini. Sebab kita nak minimize ruang. Sistem pengairan. Okey. Kemudian yang ini, graf ni dia tidak memaparkan makna apa-apa sebab tak ada peratus kan. So kita klik masih dalam area graf ni, klik dekat elemen. Okey, klik dekat elemen, chart elemen ya. Kita nak buat apa ya, semua ada kat sini. Awak boleh explore lagi lah nanti nak buat macam mana kan. Okey, klik dekat sini, chart elemen. Nak quick layout pun boleh, so akan keluar. Yang ni ataupun nak pilih yang ni pun boleh. Sebab dekat situ dia tunjukkan, okey, kalau nampak dia dah keluar setiap satu skala ni, ini frekuensi dia tunjukkan. Yang paling tinggi adalah 240. Okey, yang ini dia tak tunjukkan paksi Y sebab dia dah kira, dia dah letak nilai dekat setiap situ. So kalau awak nak buat bentuk lain pun boleh, tak ada masalah. Okey. So dia akan keluar balik paksi X dan paksi Y sini. Tapi tak ada peratus dekat atas dia lah. Boleh pilih macam-macam lah dekat sini. Kalau yang ni ada paksi Y, ada peratus dekat atas. Ni ada peratus ya. 240 peratus. Okey. Alright, so saya cadangkan untuk demografi responden buat dalam bentuk graph bar dan setiap penyataan itu faktor di sini tadi buat dalam bentuk catapai yang ni. Okey. Right? Right. Daripada bagaimana kita nak pindahkan pula, kita dah buat kan dalam Excel kita dah buat. Kita dah buat carta, kita dah buat ni, kita panggil jadual. So bagaimana kita nak pindahkan ke dalam bentuk Word ya, sebab kita buat penulisan dalam Word kan. Jadi senang je yang tu, macam tadi juga awak klik pada graph area tu, kemudian awak klik copy. Okey. Semula lagi, klik pada graph area. Okey, awak klik copy. Copy dekat sini kan. Copy dan awak go to Word, awak paste dekat sana. Jangan letak paste special ke paste apa, paste je. Ya, paste dekat situ. Jadi dia akan keluar balik. Tapi sebelum nak paste, pastikan semua graf tu dah lengkap. Kalau dalam Word tidak boleh ubah peratus, tidak boleh ubah skala, tidak boleh ubah warna dan sebagainya. Semua kerja-kerja tu kena buat dalam Excel. Okay, daripada Excel, copy and paste dalam Word. Jadi maksudnya awak kena buka dua dokumen. Satu spreadsheet, satu lagi adalah Word. Ya, dalam masa yang sama. Alright. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan bagaimana nak buat penulisan ya. Okay, bagaimana kita nak buat penulisan. Yang ni dah faham kan? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada, bagus. Sekejap, madam. Saya ada soalan. Sebab tadi saya pergi tandas.
Kan madam Bagi kata habis nanti tengok balik YouTube saya ya. alah. Sekarang saya nak share bagaimana membuat penulisan. Ni recording ni. Hello darling, recording. Okay. Alright, kita sambung ya. Okay, boleh nampak? Kalau dah boleh nampak, respon lah. Boleh madam. Okay, alright. Yang pertama, ini adalah peringatan ya. Jangan lupa, dapatan kajian bahagian penulisan tajuk 5.0 ya. Penulisan tajuk ialah 5.0. Okay, 5.0 ya. Jangan lupa ya, daripada 1.0. Okay. Sekejap. Okey, 5.0 dapatan kajian. Apa yang perlu dibuat, langkah-langkah penulisan. Yang pertama, masukkan intro dapatan kajian. Okey, intro dia boleh ikut je apa yang saya bagi nanti. Yang kedua, setiap pernyataan mula dengan perenggan baharu. Jadi jika penyataan untuk faktor 2, faktor 3 bermaksud satu faktor atau satu pernyataan itu adalah perenggan yang baru. Ya, setiap kali mula membincangkan pernyataan yang baharu, mula dengan perenggan yang baharu. Jangan sambung dalam page dalam perenggan yang sama ya. Okey. 3. Setiap perenggan ada huraian data soal selidik termasuk min setiap faktor. Okey, mana dia min? Tadi saya dah tunjuk yang warna oranye tadi adalah min kan. Bukti atau sokongan daripada temu bual. Okey, awak ada buat temu bual kan? Kajian kepustakawan dan pemerhatian. Ini adalah bukti. Okey, bukti. Kita panggil sokongan. Yang ini sangat penting. Kalau tak ada bukti, markah akan hilang kan? Markah hilang. Sikit jadinya markah kan? Pastikan ada bukti lah. Okey. Kemudian 4, setelah selesai menguraikan setiap section. Section ni adalah mengikut objektif 1 dan objektif 2. Ya, sama juga dengan Excel form tadi. Okey, kalau objektif 1 awak katalah mengenal pasti jenama pilihan. Okey, itu adalah objektif 1. Objektif 2 adalah faktor-faktor kenapa mereka setia kepada jenama tertentu kan. Itu adalah objektif 2. Okey, dan setiap selesai menguraikan setiap section, objektif 1 dan 2, buat satu kesimpulan ringkas. Ya, buat satu kesimpulan ringkas dan masukkan min. Dan add min. Okey, min keseluruhan. Okey. Min keseluruhan ada kat bahagian bawah sekali kan tadi yang madam tunjukkan tadi. Kan? Alright. So,
Seterusnya kita pergi pada dapatan kajian. Okey, untuk intro dapatan kajian, sebelum kita mula dengan menulis, membincangkan tentang pernyataan satu dan seterusnya, salin ni dulu. Salin ni dulu. Boleh ikut je ayat saya ni kan, ikut je. Okey, yang penting warna merah ni. Okey. Bahagian ini menerangkan keputusan analisis berdasarkan tindak balas responden terhadap demografi responden. Objektif satu iaitu bla 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 bla, di sini ikut objektif awak kan. Dan objektif dua apa dia? Bla 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 bla. Okey, ini adalah ikut objektif awak ya. Objektif satu dan juga objektif dua. Alright, seterusnya. Ini boleh ikut ya. Yang ketiga. Okey, teknik menganalisis data. Okey, yang ini data yang dikumpulkan melalui set soal selidik ni, awak baca ya sendiri. Kemudian sampai sini data bahagian A, yang ni pun awak boleh salin. Tapi jangan salin sembrono. Salin tengoklah sesuai dengan awak punya kajian kan. Yang ni boleh salin juga. Okey. Kemudian tengok tak apa yang ada kat bawah ni. Ini adalah jadual. Okey, ini adalah jadual. Jadual ni perlu di copy ataupun awak buat satu template dalam Excel, copy, masukkan dekat sini. Okey, contohnya di sini kan, calon ni nak melihat bilangan responden lelaki dan perempuan, peratus responden lelaki dan perempuan. Ya, ini adalah frekuensi sebenarnya, ini adalah peratus frekuensi. Yang ini bilangan responden ni frekuensi, yang ni peratus frekuensi. Jadi apa yang dia buat? Kita tengok ya. Apa yang dia buat berikutnya. Okey. Okey. Ini masih lagi penerangan tentang teknik menganalisis data ya. Okey. Bahagian B dan C, pengkaji telah mengkategorikan jawapan responden kepada beberapa skala. Yang ni pun boleh salin ayat ni, tetapi kena sesuai lah. Awak buat bahagian B dan C. Awak kalau buat bahagian A dan B sahaja, awak tukarlah kan. Bahagian A apa dia? Okey, kalau ada C, ada section C, C. Kalau ada section A untuk demografi, B untuk jenis jenama, C untuk faktor. Jadi awak ikutlah yang sesuai. Bukan ikut sembrono ya. Boleh ikut, boleh copy, tapi ikut dan sesuaikan dengan kajian awak masing-masing. Tapi kalau untuk ni, skala dia boleh ikut sebab skala dia sama. Okey, yang ini pun Microsoft Excel 2013 ni, tengoklah awak guna Microsoft Excel version apa. Sesuaikanlah kan. Okey, yang ini tengok dia dah masukkan. Sini, tengok sini. Jadual teknik menganalisis data. Okey, yang ni dia masukkan sebagai contoh apa yang dia akan buat kan. Alright. So, seterusnya. Okey, seterusnya tadi dapatan kajian 5.0, betul? Betul 5.0 dapatan kajian. Sekarang dia nak bincangkan dengan demografi responden 5.1. Yang ni. 5.1 adalah demografi responden. 5.1.1 adalah jantina. Ini kita panggil penomboran. Penomboran ni penting. Jangan bukan sebarangan letak sahaja kan. 5.0 tadi tajuk besar dia, dapatan kajian. 5.1 di bawah dapatan kajian kita ada demografi responden. 5.1.1 di bawah demografi responden kita nak bincangkan jantina. Okey, jantina. Dia masukkan ini, masukkan jadual. Jadual ni semua daripada Excel dan ini pun daripada Excel ni. Ini adalah daripada Excel jantina yang menunjukkan nisbah pelajar lelaki, nisbah lelaki, responden lelaki, nisbah responden perempuan. Ya, di mana kalau kita tengok warna di sini menunjukkan kita warna biru lebih besar daripada warna hijau. Jadi menunjukkan warna biru tu adalah apa? Responden perempuan. Ya, kalau kita tengok peratus ini adalah 60% daripada responden adalah responden perempuan. Ya. Okey. Okey. Yang ini dia tulis sumber kajian lapangan. Okey. Rajah 2. Tengok ni perkataan rajah 2. Rajah 2 dan rajah ni. Okey. Jantina responden. Rajah 2. Okey, ataupun jangan guna rajah. Ini adalah jadual. Okey, ini adalah carta.
Okey, tadi saya dah tunjukkan carta berapa, carta 1.0. Ini jangan ikut pula yang dia, sesuaikan dengan awak punya lah. Kalau ini dah jadi carta pertama, carta 1.0 lah jadinya, kan? Alright. Kemudian seterusnya, ini adalah huraian umur responden daripada mana? Daripada nak terlangkau ni. Okey, daripada sini. Okey, ini dia bagi contoh. Okey, kemudian ini graf umur responden daripada sini. Okey, daripada sini. Okey, dia buat pengkategorian umur. 18 hingga 27, 28 hingga 37, 38 hingga 47, 48 hingga 57, 58 dan ke atas. Ini kita panggil pengkategorian umur yang kita buat range. Yang saya beritahu itu kan buat range kan. Okey. Okey, ini bilangan responden lelaki, ini bilangan responden perempuan, ini peratus responden lelaki, yang ini peratus responden perempuan. Ya. Okey, ini adalah untuk umur. Tadi tu untuk apa? Untuk jantina. Atas ni tadi adalah untuk jantina. Okey, yang ini pula adalah untuk umur. Ini adalah carta bar untuk umur. Okey? Okey, seterusnya. Ini adalah bahagian yang membincangkan dapatan kajian berhubung dengan item soal selidik. Ini adalah penyataan. Penyataan ada 7 kan? Okey? Penyataan ada 7. So awak boleh salin satu-satu. Macam ni kan? Macam ni dia letak semua sekali. Letak semua sekali sampai 7. Okey, awak boleh juga buat salin yang ni. Satu ni, section ni, masukkan ke dalam bahagian macam ni tadi. Macam yang dibincangkan yang ini. Okey, yang ini. Okey, buat dalam bentuk ni, bawah dia baru ada jadual. Bawah jadual ada graf, lepas tu baru ada huraian. Okey, contoh huraian umur responden. Responden yang berumur antara 18 hingga 27 tahun adalah seramai 5 orang bagi lelaki yang membawa kepada 16.67%. Ingat ya, gunakan 2 titik perpuluhan ya. Manakala 10 orang bagi responden perempuan berumur antara 18 hingga 27 tahun dan membawa kepada 33.33%. Okey, macam mana nak dapat titik perpuluhan ni? Semua boleh adjust melalui Excel form tadi. Okey, semasa kita membina graf tadi ataupun carta pie tadi, kita kena set dia punya titik perpuluhan ni dekat element charts ya, ataupun dekat quick element tadi. Semua ada kat sana, awak explore ya. Kemudian responden lelaki yang berumur antara 28 hingga 47 pula adalah seramai 2 orang, seramai 6.67%. Okey, awak buatlah begini sampai akhir sekali terdapat seorang sahaja responden yang berumur 58 tahun ke atas yang bawa peratus sebanyak 3.33%. Ini adalah perenggan untuk menghuraikan umur responden sahaja. Okey. Alright, seterusnya. Okey. Ini dia membincangkan tentang bukti. Bukti tentang faktor apa ni? Faktor 1 ke 2 ke ya? Tengok tajuk awak kan. Okey, ini adalah bukti. Okey, daripada temu bual. Okey, berdasarkan temu bual dijalankan bersama informan 1 pada tarikh informan 1 berpendapat bahawa dengan adanya pengusulan semula, so ini apa yang informan cakap. Okey, lepas tu masukkan ni. Nampak? Dalam kurungan, tutup kurungan dalam bentuk italic word kan. Italic word ni awak kena ambil daripada transkripsi. Apa yang awak buat dalam transkripsi tu, copy and paste, masukkan sebagai bukti sokongan kepada dapatan kajian. Yang ini yang dapat markah banyak kan? Okey. Ini daripada temu bual. Okey, kalau yang ini pula daripada rujukan. Okey, berdasarkan rujukan, tarikh rencana berita harian online, okay? Apa dia? Bertarikh bila, yang diakses pada bila, menyatakan bahawa peningkatan kos penyelenggaraan, okey. Ini kita panggil rujukan kepustakawan. Okey. Seperti mana yang Madam bagi tahu, okey, bila kita membincangkan dapatan kajian balik semula pada yang ni kan. Okey, yang ni.
Langkah penulisan yang nombor 3. Setiap perenggan kena ada huraian data soal selidik. Maksudnya berapa peratus, frekuensi berapa, peratus dia berapa. Okey? Termasuk min setiap faktor. Lepas tu, dalam perenggan yang sama boleh bincangkan bukti. Masukkan bukti sokongan daripada temu bual atau kajian kepustakaan dan pemerhatian. Bermaksud kalau awak dapat berikan ketiga-tiga ni lagi bagus dalam satu perenggan. Tapi kalau awak cuma dapat 2 sahaja, awak berikan data soal selidik, lepas tu awak berikan bukti dari temu bual pun dah cukup. Ataupun awak berikan bukti kajian kepustakawan pun boleh. Okey, tetapi dalam setiap perenggan itu, maksudnya setiap penyataan itu mestilah ada sokongan. Okey, paling minimum 1, tapi terbaik 2 hingga 3. Nak dapat markah tinggi kan, 18 kan bahagian ni, awak kena masukkan sekurang-kurangnya 2 hingga 3. Okey, bukti sokongan. Yang paling mudah dari temu bual dan dari kepustakawan. Pemerhatian ni buat masa sekarang susahlah untuk dilakukan kecuali seperti mana yang Madam bagi tahu, kalau awak bijak, awak gunakan kajian pemerhatian yang kita boleh buatlah, kita mudahkan ya. Tengok tajuk awak buat. Tak perlulah kita jumpa informan atau lokasi tu secara kita berada di situ. Kita boleh buat berbagai-bagai cara. Ya, kita boleh pusing-pusing naik kereta ke, kita gunakan Google ke, ya, Google Map ke, kita boleh pergi kan, meronda-ronda ke kawasan tersebut, tak perlu pergi sana pun, kan? Alright, so jadi kalau ada 10 penyataan, maksudnya nombor 3 ni ada 10 perenggan lah, termasuk data soal selidik, termasuk min setiap faktor, ya, termasuk bukti sokongan daripada temu bual, kajian perpustakaan dan juga pemerhatian. Alright, sampai situ. Last sekali sebelum kita tutup kelas, saya nak peringatkan awak tentang format penulisan. Okey, format penulisan ni sebenarnya dah ada dah dalam manual pelaksanaan kerja khusus, awak baca baik-baik ya. Okey, yang penting tengok ni saiz kertas A4 putih sahaja. Garisan tepi ni margin atas bawah ya. 1 inci kiri ni yang saya kata tu header, footer, right and left kan. Semua ikut ni. Jangan pandai-pandai buat sendiri ya. Ini semua boleh setting ya. Awak gunakan default setting dan awak change the setting tu. Okay. Margin setting tu awak change. Tulisan Times New Roman pon 12. Okay. Pon 12. Langkah spacing 1.5. 1.5 maksudnya daripada word to word 1.5. Kalau untuk antara perenggan dengan perenggan, paragraf dengan paragraf tadi kan, double spacing. Okey, panjang penulisan tidak melebihi 5,000 patah perkataan. Okey. Kalau paling minimum pun antara 4,000 ke 5,000 lah. Ya, tapi kalau ikut semua step yang saya ajar, awak boleh dapat 5,000 patah perkataan. Tak ada masalah ya. Okey. Format penghasilan gambar, rajah, jadual, peta dan foto adalah seperti dalam lampiran 5 ya. Masukkan semua lampiran 5, termasuklah borang soal selidik manual. Awak kena print out ya borang soal selidik tu. Okey. Okey. Kemudian yang abstrak kajian ni nanti kita tengok kemudian. Abstrak kajian ni kena letak di bahagian depan sekali nanti ya. Iaitu ringkasan. Abstrak ni ada ringkasan kepada kajian kan. Okey, ini susunan. Susunan dia pun dah ada kat sini. Ini semua nanti saya jelaskan kemudian bagaimana nak susun. Okey. Ini penskoran, saya tak nak pergi seterusnya. Ini ialah muka hadapan nanti. Cover KK ni nanti saya akan maklumkan kemudian. Okey. Alright, saya rasa sampai di situ dulu. InsyaAllah nanti kita lihat lagi. Jika ada yang tak faham atau persoalan yang berbangkit nanti, boleh tanya dalam kelas yang akan datang.